Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Pembayaran fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang berjumlah hampir 2 bilion ringgit akan dilakukan secara berperingkat bermula 28 Mac ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pernyataan berkata 8.6 juta penerima akan mendapat bayaran RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan. Jumlah berkenaan merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas yang bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Tarikh pembayaran akan bermula 28 Mac sehingga 8 April dan akan terus dikreditkan ke akaun bank. Manakala penerima yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dibuat bermula 30 Mac melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Bagi memastikan program BKM disasar kepada mereka yang benar-benar layak, permohonan rayuan akan dibuka selama sebulan mulai 2 Mei. Status kelulusan BKM boleh disemak mulai 28 Mac 2022 melalui pautan yang tertera. BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi memanfaatkan golongan B40. Perdana Menteri yang ketika ini dalam lawatan rasmi ke Vietnam menegaskan tidak benar sama sekali kerajaan gagal memulihkan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Buktinya, kata Datuk Seri Ismail Sabri, negara berada pada landasan yang betul apabila ekonomi berkembang sebanyak 3.1% tahun lalu berbanding pengucupan 5.6% pada 2020. Saya terpaksa, saya nak sebut ini kerana ramai yang menganggap bahawa kita masih gagal untuk memulihkan ekonomi. Sebenarnya kita sudah pun berjaya untuk memulihkan ekonomi. Dari segi FDI, peningkatan pada tahun 2021 melebihi daripada 50 bilion berbanding 14.6 bilion pada tahun 2020. Begitu juga dengan KDNK. Unjuran KDNK adalah sebanyak 5.5% sehingga 6.5% bagi tahun 2022. Unjuran ini, fokus ini adalah dibuat oleh IMF dan Bank Dunia. Bukan daripada kita saja. Bermakna dari segi pertumbuhan ekonomi dijangka akan lebih baik pada tahun 2020. Dari segi trade, ini Datuk Seri Azmin ada, trade kita melebihi daripada yang kita sasarkan, iaitu untuk tahun 2021 2.1 trilion ringgit dari segi trade. Dari segi ekspor juga meningkat. Beliau turut memaklumkan kadar pengangguran juga dapat dikurangkan daripada 4.6% kepada 4.2% pada 2021 bila berucap pada Majlis Minum Petang bersama keluarga Malaysia di Hanoi. Dengan pembukaan sempadan negara pada 1 April ini, dijangka ekonomi tempatan turut meningkat, terutama sekali dalam sektor pelancongan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi jaminan kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara bahawa situasi politik tempatan tetap stabil dan tidak memberi kesan negatif kepada perkembangan ekonomi. Ketika ini, kerajaan dan pembangkang masih dapat duduk semeja berikutan termeterainya Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik pada September tahun lalu. Walaupun ada berbeza pandangan tetapi tidak terlalu emosional seperti dulu. Dan mereka support kerajaan di dalam parlimen. Itu janji dia, support kerajaan dalam parlimen. Setiap undi yang kita lakukan di dalam parlimen tidak mendapat tentangan daripada pembangkang setakat ini. Bajet apabila diluluskan mesti sebulat suara. Di peringkat dasar, di peringkat komiti stage pun tidak ada gangguan daripada pembangkang. Kalau dulu mereka ambush setiap kali pengundian. Sebab kalau kita kalah di dalam pengundian bajet, kerajaan boleh kolaps.
Ya, dari segi conventionnya, kalau bajet tidak diluluskan, itu as good as vote of no confidence against the government. Tapi selepas MOU, Datuk Seri Ismail Sabri pada masa sama mengadakan pertemuan mesra dengan wakil pengurusan tertinggi beberapa konglomerat Vietnam termasuk yang berhasrat mengembangkan perniagaan mereka di Malaysia. Antara yang hadir adalah Presiden Dewan Perniagaan Malaysia MBC Vietnam, Datuk Teng Bee Han. Konglomerat Vietnam yang hadir adalah Naib Presiden Sovico Group Dr. Din Viet Pong, pengerusi Hua Bin Construction Lee Viet Hai dan pengarah urusan Gami Group Pham Hai Min. Sovico Group merupakan konglomerat swasta utama di negara ini. Ia terlibat dengan pelbagai industri termasuk memperkenalkan syarikat penerbangan tambang murah Vietjet Air. Manakala Hua Bin Construction Group pula merupakan syarikat pembinaan terkemuka dengan lebih 31,000 pekerja. Gami Group pula terkenal dengan 3 bidang utama iaitu hartanah, taman tema dan perdagangan termasuk mengimport kenderaan untuk pasaran di Vietnam. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri tiba di Hanoi, Vietnam untuk lawatan rasmi selama 2 hari. Lawatan tersebut menyaksikan kedua-dua negara saling bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Ketibaan Perdana Menteri disambut Menteri dan Pengerusi Kerajaan Vietnam Tran Van Son serta pemimpin tempatan. Turut menyambut ketibaan beliau, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah selaku Menteri Pengiring. Sejurus tiba di Hanoi, beliau mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Vietnam yang mempunyai kepentingan di Malaysia dan berhasrat mengembangkan perniagaan mereka. Manakala pada hari kedua, sambutan rasmi akan diadakan di Istana Presiden dan diikuti sesi bergambar bersama rakas jawatan Pham Minh Chinh. Kedua-dua pemimpin akan mengadakan perbincangan diikuti sesi pertukaran dokumen. Perdana Menteri juga dijangka membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Pengendali syarikat televisyen di negara ini diingatkan agar tidak memaparkan sebarang adegan yang menyentuh sensitiviti agama dan rakyat di negara ini. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan keras sekiranya terdapat stesen televisyen yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau berkata berdasarkan peraturan sedia ada, kerajaan memberikan kuasa penapisan bagi konten drama di peringkat stesen televisyen di bawah pengawalan sendiri. Adegan-adegan yang tidak Melayu, tidak Islam sifatnya, yang menyinggung perasaan orang Melayu, orang Islam dan sebagainya ini sebenarnya tak payahlah tunggu kementerian menegur. Kena faham sendirilah, batas-batas ni buat sendiri. Kalau adegan itu sehingga rakyat biasa terperanjat melihatnya kerana dianya sangat tidak bersesuaian, takkan kita semua di stesen televisyen ini dah hilang pedoman. Jangan korbankan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai bangsa, nilai murni kita semata-mata kerana tujuan komersial. Kita ini Timur, kita ini Malaysia, kita ini sebuah negara yang agama resminya agama Islam. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada pelajar tingkatan 6 dalam Parlimen Ketereh sempena program Back to School di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Padangkala, Kota Baru. Mengulas selanjut, Tan Sri Anwar memaklumkan pihak yang terlibat dalam drama terbabit juga telah diminta supaya memberi penjelasan secara bertulis. Kementerian Kewangan akan memulakan siri rundingan dan penawaran kepada semua syarikat telekomunikasi yang memegang ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB. Jelas Tan Sri Anwar, proses rundingan tersebut dijangka siap sepenuhnya Jun depan. Jadi mereka ditawarkan untuk bermula berunding dan mengambil saham-saham pada harga-harga yang diputuskan dalam perundingan. Syarikat-syarikat boleh memulakan buat engagement dengan MOF untuk menyusuli keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri, dan kita telah meletakkan deadline ya, sebelum akhir bulan Jun. Kita harap proses itu selesai untuk mereka mengambil saham-saham sehingga 70%.
Sebelum ini, kerajaan memutuskan untuk mengekalkan pelaksanaan rangkaian 5G secara rangkaian borong tunggal SWN dengan membuka ruang untuk syarikat telekomunikasi memegang ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafar Abdul Aziz berkata, Jemaah Menteri bersetuju bahawa kerajaan yang kini memiliki 100% ekuiti DNB akan menawarkan sehingga 70% pegangan ekuiti DNB kepada syarikat telekomunikasi pengendali rangkaian mudah alih MNO. Gara-gara kekurangan buruh asing dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, projek pembesaran dan naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Pengkalan Cepa Kota Baru Kelantan lewat 83 hari dari jadual. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamad berkata buat masa ini projek naik taraf LTSIP hanya mencapai kemajuan sebanyak 9% sahaja. Menurutnya, projek yang mendalam belanja sebanyak 440 juta ringgit itu sepatutnya sudah mencapai kemajuan 14% jika mengikut perancangan asal. Jadi ke belakang 5%, tapi mengikut Malaysia Airport yang mantap projek ini juga pihak kontraktor, ini akan dapat boleh cash out lah. Ya. Pihak Kementerian Pengangkutan sedang berusaha lah untuk menyelesaikan masalah pekerja untuk membantu syarikat. Kita harap ini dapat diselesaikan. Yang penting kita ada cuma 2 tahun lagi lah. Beliau ditemui media selepas menerima taklimat pelaksanaan projek berkenaan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mustafa berkata apabila siap kelak, LTSIP mampu menampung 4 juta penumpang setahun berbanding hanya sekitar 1.8 juta orang ketika ini. Perincian mekanisme dan pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan akan diumumkan tidak lama lagi. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Sarabanan, pelaksanaan gaji minimum baru mulai 1 Mei itu seiring hasrat kerajaan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pekerja. Menyambut baik pengumuman pelaksanaan gaji minimum baru yang diumum Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob semalam, Dato' Sri Sarabana menjelaskan ia turut berupaya memberi sumbangan positif dalam merangsang ekonomi negara melalui peningkatan kuasa beli pekerja. Dalam pengumumannya semalam, Perdana Menteri berkata, pelaksanaan gaji minimum itu akan buka kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat besar dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kali terakhir gaji minimum dinaikkan adalah pada 1 Februari 2020 daripada RM1,100 kepada RM1,200 sebulan ketika pembentangan bajet 2020. Sementara itu, tidak timbul isu majikan mengambil kesempatan dengan mula membuang pekerja apabila gaji minimum meningkat mulai 1 Mei depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata dakwaan tersebut hanyalah persepsi sebelum buka kuasanya gaji minimum baharu. Hakikatnya, tegas Dato' Awang, kementeriannya mempunyai kaedah pelaksanaan yang akan diumum kelak selain mengadakan perbincangan dengan majikan berhubung pelaksanaan gaji minimum tersebut. Dia ada beberapa segmentasi of majikan dalam pengumuman gaji minimum wage 1,005 ini. Yang tu kita akan umumkan kelak. Tetapi yang pentingnya, sempena Hari Buruh 1 bulan Mei, kita mengambil satu pengumuman yang akan mengubah sistem penggajian, memberi manfaat pada golongan B40 dalam negara kita. Susulan pengumuman gaji minimum baru semalam, ada setengah pihak mendakwa akan terdapat syarikat membuang pekerja kerana kos operasi semakin meningkat. Katanya sebarang aduan boleh dibuat di portal WFW atau Working for Workers untuk semakan rujukan majikan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Jom Masuk TVET at KSM di Pendang. Bertemu kembali, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada Ahad disahkan positif COVID-19. Perkara tersebut dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Buruk Muhammad Khalil yang juga anak Abdul Hadi melalui laman Facebook Abdul Hadi Awang. Menurut Muhammad Khalil, bapanya yang juga ahli parlimen Marang hanya mengalami gejala ringan. Katanya Tan Sri Abdul Hadi kini sedang menjalani kuarantin di rumah serta dalam keadaan baik. Beliau turut meminta orang ramai mendoakan bapanya agar diberikan kesembuhan segera.
Hanya 153 kes daripada 22,341 kes baru COVID-19 dilaporkan pada Sabtu melibatkan di kategori 3 hingga 5. Baki 22,188 kes pula terdiri daripada kategori 1 dan 2 sekaligus menjadikan kes kumulatif COVID-19 dalam negara berjumlah 3,974,019. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata daripada 153 kes kategori 3 hingga 5, 48 kes melibatkan individu belum lengkap vaksinasi, 61 kes telah menerima 2 dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak, manakala 44 kes telah menerima dos penggalak. Menurutnya, 33,347 kes sembuh dilaporkan semalam menjadikan kes sembuh kumulatif sebanyak 3,656,415. Sementara itu, 7 negeri menunjukkan peratusan pengisian katil kes kritikal ICU lebih 50% iaitu Perlis, Kelantan, Johor, Selangor, Sarawak, Perak, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Nilai kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 negara kini ialah 0.92, manakala negeri yang mencatat RT tertinggi ialah Sarawak dengan 1.06. Misi menawan Everest Base Camp EBC kesemua 16 peserta program Everest Base Camp Mountaineering di Femina 2022 berjaya menakluk EBC Rabu lalu. Mereka tiba pada hari ke-8 misi kira-kira pukul 3.15 minit petang waktu tempatan. Walaupun cuaca sejuk yang begitu ekstrim, namun ia tidak sedikit pun mematahkan semangat setiap peserta. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Ilahi kerana memberi peluang kepada kesemua peserta ekspedisi di Femina Mountaineering 2022 untuk sampai ke EBC Base Camp, Everest Base Camp jam lebih kurang 3.30 petang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Rina dan penaung kami Datin Seri Dr. Normi yang tidak putus-putus memberi sokongan kepada tim kami. Kemuncak ekspedisi itu, kesemua peserta saling bekerjasama merentangkan kemeja T setinggi 23.4 kaki dengan berat 10 kg. Ia diiktiraf sebagai kemeja T yang terbesar di Everest Base Camp oleh pihak Malaysia Book of Record. Masalah sakit tulang belakang yang dihadapi bukan menjadi penghalang buat wanita istimewa ini menggenggam segolong ijazah sama seperti pelajar normal lain. Cik Wan Suraya, Cik Wan Ibrahim, graduan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan, antara 2,542 graduan menerima ijazah dan diploma dalam Majlis Convocation Universiti Malaysia Terengganu UMT kali ke-19. Hasil kecekalan graduan berusia 36 tahun itu, beliau kini bekerja di Pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Ibu Negara. Harapannya agar pelajar istimewa sepertinya sentiasa konsisten dalam pelajaran dan tidak merasa rendah diri dengan kekurangan fizikal mereka. Apa kekurangan yang kita ada, kita jangan anggap kekurangan itu adalah halangan untuk kita berjaya, dan kita kena anggap kita ni adalah sama semua dengan orang lain, dan kalau orang boleh, kenapa kita tak boleh? Dan selalu itu yang penting doa dan sokongan pada mak ayah adalah pentinglah untuk kita berjaya dan hidup kita ni diberkati. Majlis Convocation berlangsung selama 4 hari membabitkan 160 graduan pasca siswazah, 2,274 graduan sarjana muda dan 108 graduan di peringkat diploma. Endingnya mak saya meninggal dan tak sempat sebab mak saya ada sakit kanser. Saya nak bagi hadiah 14 tahun pada mak saya tapi saya tak dapat, dan akhirnya tarikh convocation tu jatuh pada hari jadi mak saya pula. Jadi saya gembira tapi dalam masa sama tapi saya bersyukur yang saya berjaya bagi tahu mak saya yang saya dah habis. Saya sempat bagi tahu itu saja.
tokoh negarawan dalam bidang sukan berbasikal, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang juga karyawan tamu utama UMT turut dianugerahkan ijazah kehormat Sarjana Sains Sosial. Kelekaan 150 individu berhibur di dua premis di ibu negara semalam mengundang padah apabila dikenakan kompaun berjumlah RM150,000. Mereka disyaki tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 ketika berhibur di dua premis hiburan di Jalan Raja Chulan dan Jalan Bukit Bintang. Ketua Polis Daerah Dangwangi ACP Nodelhan Yahya berkata kesemua mereka yang ditahan terdiri daripada 75 lelaki dan 75 wanita warga tempatan berusia lingkungan 18 hingga 65 tahun. Beliau berkata selain 150 individu itu, polis turut menahan 2 lelaki warga asing. Kesemua mereka disiasat mengikut Peraturan 17/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan PPN 2021 serta Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Polis terus membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 4/1 Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas kesalahan menganjurkan aktiviti kelab malam tanpa lesen yang sah. Di Johor, seorang anggota penguatkuasa dan seorang nelayan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan mengedar syabu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate R. Salini. Ahmad Fadil Ghazali, 34 tahun bersama Muhammad Firdaus Ishak, 29 tahun didakwa mengedar syabu seberat 5.37 kg 6 Mac lalu. Kejadian berlaku pukul 9 malam di Pantai Forest City, Iskandar Puteri. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta tidak kurang 15 sebatan. Sebutan semula kes 22 Mei ini sementara menunggu laporan kimia. Sementara itu, cubaan menyeludup keluar hampir 2.2 tan daun ketum di perairan Muara Kuala Kedah gagal selepas dikesan Maritim Malaysia Zon Kuala Kedah. Rampasan dianggarkan menilai RM396,000. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komandan Maritim Nur Azrianti Ishak berkata pasukan rondaan Op Aman digerakkan ke lokasi selepas menerima maklumat dan mengesan longgokan plastik hitam mencurigakan dalam keadaan berselerak di Muara Kuala Sala. Pemeriksaan lanjut menemukan daun ketum berjumlah 220 bungkus. Kesemua daun ketum terbabit dipercayai untuk pasaran negara jiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 kerana penyalahgunaan ketum termasuk mengimport, menjual, memproses dan lain-lain berkaitan bahan berkenaan. Perkembangan sukan. Setelah dibatalkan tahun lepas akibat COVID-19, perlombaan jelajah berbasikal terulung negara Letewa di Langkawi LTDL bakal kembali mewarnai arena sukan tanah air pada Jun depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata penganjurannya pada tahun ini dipersetujui selepas negara memasuki fasa endemik COVID-19. Memasuki edisi ke-26, perlombaan berstatus UCI Pro Series itu akan diadakan pada 11 hingga 18 Jun nanti. Dan saya mengharapkan agar usaha yang telah dibuat ini membawa kembali Letua di Langkawi dapat menyemarakkan lagi minat orang ramai dalam sukan berbasikal. Bukan itu saja, yang jauh lebih penting ialah untuk kita kembali memperkenalkan negara kita, memaklumkan kepada dunia bahawa Malaysia telah dibuka dan kita jemput orang ramai kembali datang ke Malaysia untuk melancong dan bercuti di negara kita yang mempunyai banyak tempat-tempat indah untuk tujuan percutian. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Karnival Belia dan Sukan serta Majlis Pengenalan Laluan LTDL edisi ke-26 di Ipoh, Perak. Edisi kali ini bakal menyaksikan 8 peringkat perlombaan dengan jarak sepanjang 1,183 km membabitkan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Langkawi. Sebanyak 22 pasukan dijangka mengambil bahagian termasuk 18 pasukan dari luar negara.
Menjelang Sukan SEA Hanoi 2021, wakil negara dalam permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB, Todak yakin mampu membawa pulang pingat dalam tamasya yang bakal berlangsung pada Mei depan. Salah seorang pemain, Zikri Syamsuddin atau dikenali sebagai Mun, berkata kemasukan seorang pemain profesional dilihat mampu memperkuat cabaran mereka dalam menghadiahkan pingat buat negara. Jelas Zikri, beliau juga yakin tiada masalah untuk pasukannya membentuk keserasian di antara pemain sedia ada dan pemain baharu. Benda itu tak susah sebab kita tahu player tersebut sangat tahu dengan gameplay kita orang, dan kita orang pun sangat tahulah macam mana gameplay dia. So for us untuk adapt dengan dia punya gameplay dan untuk dia adapt dengan kita punya gameplay, rasanya tak ambil masa yang lama. Zikri dan 4 lagi rakan sepasukannya kini sedang bersaing dalam kejohanan Liga Profesional Mobile Legends MPL Malaysia yang juga menjadi persiapan mereka ke Sukan SEA. Todak sebelum ini terpilih mewakili negara bagi permainan Mobile Legends Bang Bang di Sukan SEA selepas menjuarai kejohanan pemilihan Isukan Malaysia 2022 bulan lepas. Pusingan pertama Festival Toyota Gazoo Racing TGR pelumba pasukan Laser Motorsport Eddie Liu berjaya meraih tempat pertama bagi kategori Super Sporting pada hari kedua yang berlangsung di Liga Antarabangsa Sepang SIC petang tadi. Eddie berjaya membuktikan kemampuan sebenarnya hari ini sekaligus menebus kekecewaan menduduki tempat ketiga pada hari pertama semalam. Today, because of Michelle and Freddie is very fast. Because Michelle got the incident yesterday, so he start from the behind. Luck is on my side. Eddie menamatkan perlumbaan 20 pusingan itu dengan catatan 29 minit 14.180 saat, meninggalkan pencabar terdekatnya dari pasukan Prima Pelti Racing, Michelle Chia di tempat kedua dengan lebih 5 saat. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.